Berita edisi tengah hari ini dimulakan dengan laporan berikut. Warga Sarawak di Semenanjung diraih dalam majlis berbuka puasa. Sumber air Sarawak mencukupi. 500 pek bubur lambuk diagihkan di Asajaya. Peniaga kecil tidak ketinggalan dengan program Reiki. Hari Aerobik Sarawak dianjurkan di 3 daerah utama. Festival What About Kuching berpotensi jadi acara terbesar di dunia. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur bersama dengan saya Maria Suji. Kira-kira 1,230 warga Sarawak di Semenanjung Malaysia memeriahkan majlis berbuka puasa anjuran Yayasan Sarawak di Pusat Convention Kuala Lumpur pada Jumaat. Majlis tersebut diserikan dengan kehadiran Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Fauzia Muhammad Sanusi. Turut hadir Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bojang, Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Wang Tengah Haliasan dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuhian. Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta isteri Datin Amar Baduya Bujang, Barisan Timbalan-Timbalan Menteri Sarawak dan Persekutuan Barisan Timbalan-Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, ketua-ketua jabatan serta div-div kenamaan lain juga turut hadir sama. Majlis dimulakan dengan penyerahan cenderahati daripada Setiausaha Kerajaan Sarawak merangkap Timbalan Pengerusi Yayasan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki kepada Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi serta isteri, Premier Sarawak serta isteri dan Datuk Sri Fadilah Yusof. Dalam majlis tersebut, seramai 314 pelajar terdiri daripada pelajar-pelajar Kolej Genius Pintar, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Institut Pengajian Tinggi serta anak-anak kaki tangan Yayasan Sarawak Kuala Lumpur dan Rumah Sarawak menerima sumbangan dan duit raya yang diserahkan secara simbolik oleh Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi serta isteri dan Datuk Patinggi Abang Zohari serta isteri. Terdahulu, sebelum menyampaikan sumbangan, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi bersama Premier Sarawak dan hadirin lain berbuka puasa dan menunaikan solat maghrib secara berjemaah yang dipimpin oleh Imam Besar Negeri Sarawak, Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Mereka kemudiannya menunaikan solat Isya dan tarawih secara berjemaah sebelum bersurai. Sarawak mempunyai sumber air yang mencukupi tanpa berhadapan dengan isu persaingan untuk mendapatkan bekalan air. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, sumber air di negeri ini juga berada di bawah kawalan sepenuhnya dan tidak dikongsi dengan negeri atau negara jiran. Bagaimanapun katanya, penggunaannya masih perlu diuruskan dengan baik bagi menghadapi cabaran perubahan iklim. Datuk Seri Julaihi berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Jumaat sempena sambutan Hari Air Sedunia 2024 bertemakan Air untuk Keamanan. Menjelas lanjut, beliau memberitahu sambutan Hari Air Sedunia pada kali ini lebih menekankan kepentingan perpaduan masyarakat dalam melindungi sumber air di samping memberi tumpuan kepada nilai air sebagai aset berharga yang perlu dijaga untuk kesejahteraan bersama. Bersempena bulan Ramadan ini, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Kadir Rahman Hamzah, menyempurnakan pengagihan sebanyak 500 pek bubur lambuk di Asajaya. Program anjuran bersama Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Sarawak itu merupakan salah satu komponen kempen kesedaran penyalahgunaan dadah melalui aktiviti murni ini kepada penduduk kampung serta pengguna jalan raya di Asajaya.
Menurut beliau, bulan Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk meninggalkan perkara yang tidak berfaedah seperti mengambil dadah dan substan yang berbahaya selain gejala sosial negatif yang lain. Dalam majlis pada Jumaat itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Asajaya berkesempatan menyantuni seramai 528 golongan asnaf dengan pemberian sumbangan bagi meringankan beban mereka menjelang Aidilfitri kelak. Dalam pada itu, beliau turut mengumumkan dana projek Program Transformasi Luar Bandar RTP sebanyak RM250,000 bagi memasang pendingin hawa di Masjid An-Najah. Peniaga kecil tidak ketinggalan dalam arus perdana dengan program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan Ready. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine memberitahu program tersebut merupakan inisiatif yang bermula sejak April 2021 bagi memastikan peniaga kecil tidak ketinggalan dan bersama-sama melibatkan diri menerusi model baharu perniagaan secara digital. Dan Majlis Daerah Jalan Terbuka juga bersama dengan pihak Kementerian Perdagangan dan Masalah Hidup untuk mengadakan Bazar Ramadan Rahmah ini dengan konsepnya kita lebih mengutamakan kepada jual beli secara cashless, secara online, bayaran secara online melalui Touch and Go dan SPay Global. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran Bazar Ramadan Ramah tahun 2024 di Bazar Ramadan Medan, Ria Setiaraja Mukah pada Khamis. Selepas itu, Royston telah melakukan lawatan kerja ke dataran Pehin Setiaraja Mukah pada Khamis. Hari Aerobik Sarawak akan kembali pada tahun ini dengan penganjuran yang lebih besar melibatkan 3 daerah utama di negeri ini iaitu Sibu, Miri dan Kuching bermula 1 September depan. Pengarah Eksekutif Live Event Borneo, Jeffrey Ngui berkata, program yang akan dianjurkan ini merupakan satu program amal dengan tujuan khas membantu kumpulan terpinggir di kawasan pendalaman terutamanya untuk mendapatkan pendidikan awal. So kami telah berusaha dengan komuniti tempatan untuk revive, untuk membangunkan semula taska yang telah terbiar sejak lama, sejak PKP. So banyak kanak-kanak daripada komuniti penantu terpinggir dan tersisih. So itu yang kami dapati 2 tahun lepas. So dengan adanya event dan acara aerobik tahun lepas, kami berjaya menyambungkan kedua-dua visi ini sambil kita bersenam, sambil kita menderma. So pendermaan tu akan disalurkan kepada projek NOASA dan projek-projek misi bantuan di Sarawak ini. Dan thank God semalam NOASA, the kindergarten taska tu telah kembali kepada operasi. Sudah ada 17 pelajar daripada komuniti Penan telah balik ke sekolah. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media penganjuran Hari Aerobik Sarawak 2024 di Kuching pada Jumaat. Sementara itu, pengerusi penganjur Ryan G memaklumkan majlis perasmian di Miri pada 1 September depan akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, manakala penganjurannya di Sibu pada 8 September akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Minti. Kemuncak program ini adalah pada 22 September 2024 di Kuching yang mana majlis perasmiannya dijangka disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuhian. Festival What About Kuching WAK memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu acara seni dan budaya terbesar di dunia sebagaimana Festival Edinburgh Fringe di Scotland. WAK telah berhasil menonjolkan kekayaan seni, budaya dan warisan Sarawak dengan menyajikan pelbagai acara seperti pertunjukan seni, pameran budaya, persembahan muzik dan banyak lagi. Seperti Festival Edinburgh Fringe yang telah menjadikan ikon global dalam industri seni dan budaya, WAK juga memiliki kesempatan untuk menjadi platform yang sama pentingnya bagi seniman dan penggiat budaya dari seluruh dunia untuk berkumpul, berkolaborasi dan berkongsi karya mereka.
Hasil tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati rata-rata orang awam memberikan reaksi positif. Saya rasa kalau orang awam dengan pihak kementerian bagi sokongan untuk program ini terus berterusan di masa akan datang, perkara ini is not impossible. Everything is possible, and in fact Sarawak dia ada budaya dia dan keunikan dia masing-masing, and everyone knows that, and it's only in Sarawak. So for me nothing is impossible. Since benda tu baru diperkenalkan, I think perlu banyak endorsement dari segi pengiklanan dan sokongan daripada orang-orang besar kedak kementerian dan kedutaan Malaysia di luar negara untuk kita promote acara tu so thatnya lebih dikenali di seluruh dunia. Sebab kini ramai turis yang berminat menangkap benda macam tu, especially mun bendaya melibatkan seni dan budaya yang unik di Sarawak tu. So, mustahil lah mun benda tak dapat dijadikan suatu acara antarabangsa yang berjaya kelak. Sekian edisi Tengah Hari bersama dengan saya, Maria Suji. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan sorotan Majlis Berbuka Puasa Anjuran Yayasan Sarawak yang berlangsung di Pusat Convention Kuala Lumpur pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.